Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih menonton Buletin Pagi 3 Ogos. Saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Kerajaan ambil pendekatan berhati-hati beri kelonggaran kepada penerima vaksin lengkap. Polis buru 47 individu hadir perhimpunan keluar dan tanda pagar lawan. Polis sedang mengesan 47 individu yang dipercayai terbabit dalam perhimpunan keluar dan tanda pagar lawan yang berlangsung di sekitar Dataran Merdeka pada Sabtu lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata, pihaknya setakat ini telah merakam percakapan 11 individu bagi membantu siasatan. Kita minta diorang tampil, jumpa dengan kita, Danwangi, Polis Danwangi untuk untuk beri keterangan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur semalam. Setakat ini 19 laporan polis telah dibuat di seluruh negara berkaitan perhimpunan berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh hubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Danwangi di talian tertera. Sebelum itu, gabungan 5 pertubuhan bukan kerajaan NGO menyifatkan tindakan penganjur dan peserta perhimpunan keluar dan tanda pagar lawan sebagai tidak bertanggungjawab. Apatah lagi ketika negara sedang bergelut dengan pandemik COVID-19, justru mendesak polis mengambil tindakan tegas. Peserta perhimpunan lawan telah melanggar perintah PKP. Mereka turut tidak mematuhi SOP apabila berarak beramai-ramai tanpa penjarakan sosial. Kehadiran begitu ramai peserta bakal mewujudkan risiko kluster perhimpunan lawan. Kami sangat kecewa dengan sikap tidak bertanggungjawab pihak Suhakam dan Suaram yang berdiam diri ke atas peserta-peserta yang melanggar perintah PKP. Gesaan itu dibuat Persatuan Anak Melayu Johor, Gabungan NGO Satu Malaysia, Pertubuhan Sosial dan Minda Prihatin, Dewan Perundingan NGO dan Pertubuhan Salam Budi. Tambah mereka, tindakan peserta berkenaan dilihat mengancam ketenteraman selain membahayakan nyawa awam. Justru gabungan itu membuat satu laporan polis terhadap himpunan berkenaan di Ibu Pejabat Polis IPD Danwangi semalam. Kerajaan mengambil pendekatan berhati-hati dalam memberi kelonggaran kepada individu yang sudah lengkap suntikan vaksin. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, ia berikutan penularan varian Delta di beberapa negara jiran termasuk Singapura. We have to accept that with the rise of the Delta variant, that COVID-19 will become more endemic, or rather it's out there in the community. So because of that, I think it's a combination of vaccination as well as other public health measures. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF semalam. Tambahnya, walaupun sudah lengkap vaksin, langkah pencegahan masih perlu diamalkan, termasuk pakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan kebersihan diri. Kerajaan Singapura sebelum ini membuat keputusan menarik balik kelonggaran sekatan pergerakan berkaitan aktiviti sosial bagi membendung lonjakan kes jangkitan COVID-19. Keputusan itu susulan peningkatan semula kes jangkitan, sekaligus menyaksikan larangan makan di gerai dan restoran selama 4 minggu dikuatkuasakan mulai 22 Julai lalu. Mengulas lanjut, menurut Khairi, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV pada Jumaat ini akan membuat keputusan perolehan tambahan vaksin Sinovac bagi menampung kadar vaksinasi harian tinggi bulan ini. Beberapa perkara lain turut akan dibincangkan, termasuk keperluan suntikan tambahan, campuran 2 vaksin serta pemberian pelalian kepada remaja berusia 18 tahun ke bawah. Merumuskan kadar vaksinasi sepanjang Julai lalu, Khairi berkata 12.4 juta suntikan dos telah diberikan di seluruh negara.
Purata pemberian suntikan vaksin harian pula adalah 398,843, iaitu peningkatan 136% berbanding bulan sebelumnya. Mengikut Reuters, among countries with more than 1 million people, Malaysia is currently vaccinating faster than any other, administering a daily average of 1,446 doses per 100,000 people in the past 7 days. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah, syabas dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam PIK kerana telah meletakkan Malaysia di kedudukan tertinggi di dalam dunia dari segi kadar vaksinasi harian. Sehingga semalam Malaysia telah menerima 28.1 juta dos pelbagai vaksin. 1.8 juta dos vaksin jenis Pfizer akan diterima pada minggu ini, manakala vaksin AstraZeneca daripada Kerajaan United Kingdom akan tiba tengah hari nanti di KLIA. Kerajaan juga sudah memulakan rundingan bagi perolehan vaksin Pfizer untuk pembekalan tahun depan. Kementerian Kesihatan masih lagi menggunakan sistem pengecaman lokasi panas untuk libat urus Dynamite Hide. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata ia bagi membolehkan kawasan berpotensi menjadi kluster dikenal pasti lebih awal. We are still using HIDE at CPRC and KKM. We are not yet issuing the data publicly because of the current restrictions to movements, but HIDE is still being used to alert different places if there are any potential risk of a place becoming a cluster. Tambah beliau, pihaknya berpandangan kawasan Lebah Kelang sedang menuju ke muncak kes positif harian dalam tempoh sekurang-kurangnya seminggu ini dan berharap selepas itu ia akan mulai menunjukkan penurunan. Ditanya mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 dalam mengurangkan pesakit kategori 4 dan 5, Khairi berkata pihaknya akan mendapatkan data terperinci mengenai pesakit yang dikesan ketika ini. Kewujudan varian Delta dipercayai menjadi satu daripada faktor yang menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di Kelantan begitu ketara sejak kebelakangan ini. Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, setakat ini varian berkenaan hanya dikesan di Pasir Putih, namun tidak menolak kemungkinan ia turut tersebar di daerah lain termasuk Bachok dan Tanah Merah. Katanya Kelantan mencatatkan 16 kluster baru disebabkan virus sudah berada dalam komuniti. Pada masa sama, ia mungkin juga disebabkan kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Setakat ini, hanya satu kes dikesan membabitkan varian Delta dan 74 sampel lagi belum diketahui keputusannya. Oleh kerana trend peningkatan kes begitu cepat dan meluas, kemungkinan varian juga berada di daerah lain. Justru beliau berharap masyarakat terus patuh SOP dan tidak berada di tempat sesak, melainkan terdapat urusan penting. Sementara itu, Kerajaan Negeri Terengganu tidak menolak kemungkinan peningkatan kes varian Delta di negeri itu. Exconya Dr. Alias Razak berkata, kebimbangan susulan penularan di Dungun dan Kemaman menunjukkan ciri yang sama seperti varian berkenaan. Dan merosaki kemungkinan besar kerana cara jangkitan yang begitu cepat, begitu meluas. Kemungkinan juga kita sedang berhadapan dengan Delta. Dengan strain Delta. Ini yang membimbangkan kita. Dr. Alias yang juga Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Terengganu berkata, pihaknya masih menunggu analisis jujukan genom penuh untuk mengenal pasti varian berkenaan. Setakat ini, beliau mengesahkan 2 kes positif varian Delta dikesan di negeri itu. Pihaknya bimbang kerana kadar jangkitan di negeri itu antara yang tertinggi di negara ini, termasuk di beberapa tempat sehingga 70 hingga 80% hasil saringan adalah positif COVID-19. Punca utama penularan disebabkan segelintir individu yang masih degil merentas daerah atau negeri serta penganjuran Majlis Kerajaan secara sembunyi-sembunyi.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan urusan pameran Rang Daftar Pemilih Tambahan RDPT suku tahun kedua 2021 selama 14 hari bermula hari ini hingga 16 Ogos. Setiausaha SPR Dato' Ikmal Rudin Ishak berkata ia membabitkan 822 tempat terpilih seluruh negara. RDPT berkenaan mengandungi 44,321 permohonan pendaftaran pemilih baru daripada warga negara yang layak. RDPT suku tahun kedua 2021 itu juga mengandungi 21,567 permohonan pertukaran bahagian pilihan raya daripada pemilih berdaftar yang telah memohon bagi tempoh 1 April hingga 30 Jun. Menerusi satu kenyataan semalam, beliau berkata semakan boleh dibuat melalui beberapa kaedah. Antaranya hadir ke 822 tempat pameran dan mengimbas kod QR. Selain itu, pemohon juga boleh melayari portal rasmi SPR atau membuat semakan melalui aplikasi MySPR Semak. Sebarang pertanyaan mengenai pameran RDPT boleh hubungi talian tertera. Seterusnya, UMNO akan mengadakan mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi secara dalam talian hari ini bagi membincangkan mengenai isu politik terkini. Menurut Setiausaha Agungnya Datuk Seri Ahmad Maslan, mesyuarat berkenaan dijadual berlangsung pada pukul 4 petang nanti. Perkara berkenaan dinyatakan menerusi Twitter beliau semalam. Antara yang dijangka dibincangkan hal kenyataan media Istana Negara dan warkah yang di-Pertuan Agong, juga isu darurat, ordinannya serta penangguhan sidang Parlimen. Untuk tahun kedua berturut-turut, tiada acara rasmi Ambang Merdeka pada lewat malam 30 Ogos ini di seluruh negara. Ia susulan situasi semasa pandemik COVID-19 yang kian membimbangkan. Sebaliknya, hanya 15 aktiviti dilakukan selain 8 acara berbentuk pertandingan diatur oleh Urus Setia Sambutan Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia sepanjang bulan ini dan bulan depan. Menerusi laman sesawang rasmi Bulan Kebangsaan 2021 yang diselaraskan Jabatan Penerangan Malaysia, acara Ambang Kemerdekaan tidak disenaraikan dalam takwim program. Antara yang sudah dimuktamadkan pihak Sekretariat, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang 2021 pada Sabtu ini. Namun, lokasi program berkenaan untuk peringkat kebangsaan yang sepatutnya di Terengganu belum diputuskan lagi. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan turut membayangkan berlaku perubahan tempat termasuk lokasi pilihan kedua di Putrajaya sebagaimana pertukaran acara Perbarisan Hari Kebangsaan 2021 dijadualkan di Kuala Lumpur ke pusat pentadbiran kerajaan itu. Malah tahun lalu Ambang Merdeka dibatalkan berikutan keadaan pandemik ketika itu dan digantikan dengan program konsert Kita Merdeka 1957-2020. Kaunter bagi program rekalibrasi pulang pendatang asing tanpa izin parti di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dinaik taraf dengan mewujudkan 20 lagi kaunter yang mampu menampung sehingga 1,000 warga asing. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, penambahbaikan kaunter baru jangka pendek dilakukan di tempat letak kereta Aras 2 Blok B KLIA. Sejak kaunter khas program rekalibrasi pulang di KLIA ini dilancarkan pada 8 hari bulan Julai yang lalu, sambutan yang diterima adalah di luar jangkaan. Jumlah parti yang pulang melalui kaunter khas KLIA ini sahaja sehingga 31 Julai ialah seramai 8,856 orang. Dan dalam masa yang sama, pelbagai komplain, isu dan rungutan telah dibangkitkan sosial. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau kaunter program berkenaan semalam. Jelasnya, selepas kaunter baru dibuka 31 Julai lalu, tiada lagi laporan mereka yang terlepas penerbangan diterima. Beroperasi 24 jam dengan 140 tenaga yang digilirkan menerusi 3 shift, kaunter ini dilengkapi sistem pengudaraan lebih baik serta mempunyai pelbagai kemudahan. Beliau turut memaklumkan pelaksanaan kaunter khas juga akan dibuat di pintu antarabangsa lain dengan menyaksikan pembukaan kaunter di Pasir Gudang Johor dan Pelabuhan Kelang mulai 15 Ogos ini. Kaunter khas juga telah beroperasi di Setulang Laut Johor semalam. Bagi statistik keseluruhan program berkenaan, beliau berkata 107,524 parti telah berdaftar untuk program rekalibrasi pulang setakat ini. 88,034 orang daripadanya telah pulang ke negara asal dan jumlah kompaun yang dikutip melebihi 52 juta ringgit.
Pengawal keselamatan yang ditemui mati di sebuah bilik hotel di Jalan Selon Ibu Negara Sabtu lalu dipercayai pernah dijadikan keldai akaun oleh sindiket penipuan tempatan. Ia susulan penahanan 7 lelaki yang dipercayai suspek utama terbabit dalam kejadian berkenaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, susulan itu polis menyerbu satu unit pangsapuri di Jalan Kuching dan menyelamatkan 4 lelaki dan seorang wanita yang dikurung. Kesemua mangsa diselamatkan itu dijadikan keldai akaun oleh 7 lelaki. Polis turut merampas wang tunai RM25,000 serta sepucuk pistol angin, telefon bimbit pelbagai jenama dan 34 pengeluaran wang automatik ATM. Kesemua suspek direman sehingga 6 Ogos. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan bunuh. Tambahnya bedah siasat ke atas mayat mangsa mendapati punca kematian akibat pukulan objek tumpul di muka dan kepala. Kita berharap masyarakat di luar ni agar patuh kepada peraturan undang-undang lah. Bila dia menjual identiti, menjual identiti itu satu perbuatan yang menyalahi undang-undang. Jadi dia, kenapa saya bawa benda tu kemari ialah kerana disebabkan dia menjual identiti itu, akhirnya nyawa dia melayang. Lebih 1 tan durian diagihkan kepada petugas barisan hadapan di sekitar Bandaraya Ipoh, Perak. Ia sebahagian daripada 5 tan durian yang akan diagihkan bagi meraihkan petugas berkenaan sempena musim Raja Buah itu di Perak. Supaya durian ni kira kata tidak jadi lembut, tak laku ya tu. Kita jadi perlu je. Jadi sekarang ni ada peraih-peraih tu, dia dah terima durian, dia orang kampung semua hantar dekat dia ya. Dia tak boleh nak jual. Jadi kita yang ni kita bagi flow dia. Kalau nak kira penerima tu banyaklah yang kampung tempat tu. Razman berkata demikian selepas mengagihkan durian kepada petugas barisan hadapan di beberapa lokasi di sekitar Ipoh. Antaranya di pos sekatan Jalan Raya SJR Tol Ipoh Selatan, SJR Simpang Pulai, SJR Jelapang dan Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Indra Mulia. Menurut Razman, program itu inisiatif kerajaan negeri dan pejabat Exco Pertanian bagi membantu mengurangkan kesan lambakan durian ketika ini. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan antarabangsa, 4 terbunuh dalam nahas helikopter di California, Amerika Syarikat. Helikopter jenis Robinson R66 itu dilaporkan terhempas di sebuah kawasan di Colusa, kira-kira 100 km dari Sacramento. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian. Pihak berkuasa bagaimanapun belum mendedahkan senarai nama mangsa. Siasatan kini dijalankan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB dan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA. Iran merekodkan kes harian tertinggi COVID-19 dengan jumlah melebihi 37,000 menjadikan jumlah kumulatif kes melebihi 3.94 juta. Pihak berkuasa menyifatkan Iran kini dilanda gelombang kelima pandemik berkenaan. Negara itu turut merekodkan 411 kematian hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian melebihi 91,000 orang, jumlah tertinggi di Asia Tengah. Kelalaian dalam menjaga protokol kesihatan selain varian Delta yang agresif menyebabkan jumlah kes meningkat mendadak. Timbalan Menteri Kesihatan Iraj Harirchi memberi amaran sekiranya situasi sama terus berlaku, Iran mungkin mencatatkan kematian harian mencecah 500 orang. Tiga wilayah di selatan dan barat Afghanistan berdepan situasi keselamatan kritikal selepas berlaku pertempuran antara tentera negara itu dengan kumpulan Taliban. Kumpulan itu kini cuba merampas bandar utama di setiap wilayah dan setakat ini sudah pun menguasai sebahagian daripada daerah di Afghanistan.
Jurucakap Tentera Afghanistan Ajmal Omar Shinwari berkata, keadaan semakin serius di bandar Lashkargah yang menyaksikan tentera negara itu bercadang untuk memintas Taliban dan melancarkan serangan. Berikutan ketegangan yang tercetus, Rusia akan menambah 800 lagi anggota tentera bagi menjalani latihan ketenteraan di sempadan Afghanistan. Latihan ketenteraan yang dijadualkan berlangsung dari 5 hingga 10 Ogos itu turut melibatkan pasukan tentera dari Uzbekistan dan Tajikistan. Jumlah kematian akibat banjir yang melanda tengah China pada bulan lalu meningkat kepada 302 orang dengan kira-kira 50 lagi hilang. Bandar Zhengzhou di wilayah Henan paling teruk terjejas menyaksikan 292 orang maut dan 47 lagi hilang. Antara lokasi teruk termasuk stesen tren bawah tanah yang dinaiki air sehingga paras leher dan menyebabkan sekurang-kurangnya 14 orang mati lemas. Hujan lebat yang melanda bandar itu sejak 17 Julai lalu turut menyebabkan 13 juta penduduk terjejas, manakala hampir 9,000 kediaman rosak selain melumpuhkan ekonomi wilayah Henan. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita semua mempunyai peranan untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi rakyat bertanggungjawab, kekalkan rutin biasa, patuhi SOP, lindungi diri, lindungi semua. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.